Ramadan ini kesempatan untuk kita berdoa, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita tak berdoa dalam bulan Ramadan ini, maka rugilah kita peluang yang Allah dah bagi pada kita untuk kita nak meminta kepada Allah. Allah buka ruang seluas-luasnya untuk kita nak minta kepada Allah dengan permintaan-permintaan yang besar dalam hidup kita. Permintaan besar ni apa dia? Yang perlu sangat kita minta. Minta dengan Allah agar kita dilayakkan untuk masuk dalam syurga Firdaus. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Kamu semua berdoalah kepada aku, maka nescaya aku akan perkenankan setiap doa-doa di kalangan kamu. Penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dikurniakan oleh Allah dengan kesempatan berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Tak kala mana kita berada dalam bulan sebegini, kita diajar supaya sentiasa berdoa dan berdoa kepada Allah. Doa ini merupakan satu senjata yang paling ampuh dalam hidup sebagai seorang mukmin. Kita diajar supaya ingat dalam hidup kita, apabila kita hidup dengan senjata, kita akan jadi kuat pada diri kita. Sebagaimana kita lihat polis dan juga anggota tentera yang mempunyai senjata. Dia mempunyai keinzahan dan kemuliaan. Demikian juga dengan orang mukmin. Orang mukmin ni merupakan dalam hidup mereka, ia mesti sentiasa dengan hidup berdoa pada Allah. Kerana apabila kita sentiasa berdoa kepada Allah, kita mempunyai senjata yang ampuh dalam hidup kita. Dalam hidup kita ini tentu kita ada masalah. Takkan tak ada di kalangan kita yang hidup tak bermasalah. Setiap masalah yang kita lalui ini, maka kita perlu untuk kita meminta dan meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan masalah kita dan Allah membantu kita dalam menangani setiap masalah yang kita hadapi ini. Lalu dalam hidup kita macam mana kita nak supaya Allah tolong kita dan bantu kita tanpa kita berdoa kepada Dia? Doa merupakan salah satu cara untuk kita nak minta dengan Allah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia mengajar pada sahabat-sahabat supaya sentiasa berdoa. Dalam setiap perbuatan, tingkah laku dalam hidup kita, berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Ramadan ini kesempatan untuk kita berdoa, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita tak berdoa dalam bulan Ramadan ini, maka rugilah kita peluang yang Allah dah bagi pada kita untuk kita nak meminta kepada Allah. Allah buka ruang seluas-luasnya untuk kita nak minta kepada Allah dengan permintaan-permintaan yang besar dalam hidup kita. Permintaan besar ni apa dia? Yang perlu sangat kita minta. Minta dengan Allah agar kita dilayakkan untuk masuk dalam syurga Firdaus. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Rasulullah kata, bila kamu berdoa, doalah meminta syurga Firdaus. Dalam hidup kita ni, jangan kita malas untuk nak minta dengan Allah. Kerana Allah suka dengan hamba-Nya yang sentiasa meminta kepada Allah. Beza dengan manusia kan. Manusia ni kalau sekiranya kerap orang datang minta dengan kita, lama-lama kita benci dan kita bosan kan. Tapi dengan Allah tak. Allah Subhanahu Wa Taala dia suka dengan hamba dia meminta. Bila kita meminta dan meminta kepada Allah sepanjang masa pada Allah, dalam hidup kita ini, Allah suka. Kerana apa dia? Kerana Allah tahu, bila seseorang itu meminta, maka di waktu tersebut, dia sedang merendahkan dirinya. Sebab itulah kita, bila kita tengok orang yang meminta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita, kalau kamu kerap meminta dengan manusia, akan jatuh dan luruh air muka kamu. Kamu hilang maruah diri kamu. Tapi dengan Allah tak. Lagi kita minta dengan Allah, lagi Allah muliakan kita. Kerana apa dia? Kerana bila kita minta, Allah tahu. Dia rasa diri dia hamba. Manakala aku adalah penciptanya. Itu cara dalam kita memahami konsepnya.
Lalu dalam Islam dia suruh cara macam mana kita meminta. Berdoa dan berdoa, meminta dan meminta. Ramadan ini parahan sekalian, ada masa yang Allah jadikan mustajabnya doa. Masa-masa yang mustajab doa bila? Dalam bulan Ramadan sebegini. Yang pertama, masa yang mustajabnya doa kita ialah sebelum mana subuh. Sebelum mana subuh, masa yang mustajabnya doa. Bangun awal sikit, sebelum kita bersahur, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa dan berdoa pada Allah. Katakanlah kita tak sempat nak sembahyang sunat, tak sempat nak ambil wuduk dan sebagainya. Tengok-tengok masa kita dah sempit, maka kitanya terus berdoa pada Allah. Doa apa dia? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang kita diajar supaya sentiasa sebut sepanjang bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun karimun. Sesungguhnya ya Allah, kamu ni maha pemaaf dan memulia. Tuhibbul afwa, suka memaafkan manusia. Fa'fu anni, tolong ampunkanlah dan maafkanlah kesilapan aku ya Allah. Ini doa yang kita sebut. Sebelum mana subuh, angkat je tangan. Rabbighfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosa aku ya Allah. Kita minta dan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta dengan Allah dalam hidup kita ni penting pada diri kita sebelum mana subuh. Yang kedua, bila setiap kali mana lepas pada solat 5 waktu. Lepas je sembahyang, jangan kita tertinggal untuk kita baca doa. Dalam bulan-bulan sebegini, angkat je tangan. Kita minta dengan Allah. Minta bagi tahu pada Allah. Setiap 5 waktu kita solat ini, kitanya sentiasa berdoa dan berdoa pada Allah. Ini cara demikian. Jangan cepat nak bangun. Jangan cepat nak balik. Jangan cepat kita nak buat urusan lain. Kecuali kita minta dan minta dengan Allah. 2. Yang ketiga, dalam bulan sebegini, masa yang mustajabnya doa, setelah mana kita selesai membaca Al-Quran. Baca Al-Quran kan, dalam bulan sebegini, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Tujuan diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk pada manusia. Hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia. Wa bayyinatin minal huda, menerangkan segala petunjuk-petunjuk Allah pada manusia. Wal furqan, dan juga membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Setelah mana kita selesai membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan sebegini, kita diajar supaya apa dia? Supaya baca doa. Doa selesai mana baca Quranul Karim. Kan ada kan? Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini satu kerinduan dalam hati aku. Wa nura basari, dan menjadi cahaya pada pandangan mataku. Wa jala'a huzni, menjadikan rasa hilang segala duka citaku. Wa dhihaba hammi wa ghammi, dan menghilangkan segala bebanan dan tekanan dalam hidup aku ya Allah. Ini doa-doa yang demikian kita baca. Doa-doa yang Allah, tentu Allah mustajabkan doa kita. Kemudian yang keempat, masa yang mustajab lagi doa ialah bila kita nak berbuka puasa. Bila kita nak berbuka puasa, maka kita baca doa. Duduk je. Waktu itu turun para malaikat Allah. Para malaikat Allah akan duduk bersama dengan orang yang nak berbuka puasa. Dan di waktu ini, kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, lis-saimi farhatan. Bagi orang yang puasa ni ada 2 saat kegembiraan padanya. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa ni 2 saat kegembiraan dia. Waktu mana nak berbuka, waktu mana dia berjumpa dengan Allah nanti. Ada 2 saat yang demikian. Kenapa dekat dengan waktu berbuka? Nanti kita akan bicarakan. Kerana waktu itu para malaikat turun bersama dengan dia. Kemudian satu lagi waktu mana seronoknya, wa inda liqa'i rabbih. Waktu mana berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suka kepada diri kita. Waktu itulah waktu yang mustajabnya doa. Kita baca doa-doa. Kita minta dengan Allah, ya Allah tolong itu, tolong ini, dekat dengan kita berbuka puasa. Malaikat-malaikat sedang turun dan malaikat-malaikat duduk mengaminkan setiap kata-kata bicara kita. Ini dipanggil masa yang mustajabnya doa. Kemudian bila lagi di antara tarawih dengan tarawih. Tarawih dengan tarawih ni masa yang mustajabnya doa. Baca doa. Orang kita biasanya pada diri kita ni, di antara tarawih dengan tarawih, kadang-kadang kita berlumba nak suruh cepat habis. Bukan demikian. Duduk dulu. Lepas pada kita
bagi salam, kita duduk rehat dulu sekejap. Rehat duduk sekejap ni sebut Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war Ruh. Kita sebut dengan kalimah-kalimah selawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita angkat tangan, ya Allah, ampunkan dosaku begini. Kita sebut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila lagi masa mustajab doa, bila kita berada dalam majlis ilmu. Cari kesempatan bulan Ramadan untuk duduk dalam liqa' ataupun pertemuan ataupun majlis yang mengingatkan kita pada Allah. Selesai daripada kita duduk dalam majlis tersebut, waktu mana kita duduk majlis ilmu dalam bulan Ramadan sebegini, selesai sahaja, ke hujung tersebut, kita angkat tangan. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Wahai Tuhan yang mengetahui segala hati manusia ini sendiri. Qad istama'at ala mahabbatik. Telah berkumpul kami di atas rasa kasih dan sayang kepada kamu, ya Allah. Waltaqat ala ta'atik, dan kami bertemu untuk menunjukkan ketaatan kami kepada kamu, ya Allah. Wa tawahhadat ala da'watik, dan kami telah menyatakan untuk bersatu ataupun kami untuk berada dalam satu kesatuan. Wa tawahhadat ala nusrati syariatik, untuk menyatakan kami nak tolong agama kamu, ya Allah. Fawasikillahumma rabitataha, ya Allah, tolong sambungkanlah kekuatan-kekuatan yang terbina ini, ya Allah. Ini cara di kalangan kita baca doa-doa demikian. Dalam pertemuan kita ni, kita baca doa-doa sebegini. Dengan doa-doa yang kita baca ini, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita dengan kemanfaatan dan kelebihan yang besar dalam hidup kita sebagai seorang mukmin dalam kehidupan kita. Jangan lupa ya, di kesempatan Ramadan sebegini, untuk kita mengambil manfaat untuk berdoa dan berdoa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua di kalangan hamba Allah yang saleh, dan Allah masukkan kita di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah sepanjang masa kita berada di saat yang sebegini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini, dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini, untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini. Pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.